Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari. Bagi yang menonton, so kita berada dekat dalam AR Success. AR Success ni apa dia kan? Jadi kan kalau kita dah berada kat dalam ni, kita dah tahulah, oh ada video. Kita akan dapat notification dekat atas tu, dia akan tunjuk AR Success ada live. So kita boleh dengar, boleh spend lebih kurang, live ni akan mengambil masa lebih kurang 30 ke 45 minit. Kita rasa macam lama no kan, tapi sebenarnya kan kita tak rasa macam masa tu berjalan dan lepas masa tu berjalan kita dapat ilmu pula tu. Bukan masa sekadar berjalan lah, masa tu berlalu lah, tapi kita tak bertambah ilmu kita kan. Okey, bersama-sama kita di AR Success ni kita ada Puan Rosita. Ten teneng. Sebelah sini. Ten teneng. Bila kita zoom ni kan, Cik Su tunjuk nampak Kak Ji belah sini. Rupanya belah sini dalam Cik Su punya skrin ni. Okey, so mungkin nanti kita akan lebih berkenalan lah dengan Puan Rosita. Kita nak tahu lebih lanjut. Tapi before kita berkenalan dengan Puan Rosita, yang comel, yang lawa. So kita akan kongsikan dulu, Cik Su akan kongsikan. Ni apa ni Cik Su? Facebook. Ni Facebook biasalah, Facebook, masuk Facebook kan. Tapi Cik Su nak tunjuk lah. So bila kita dalam Facebook, cari bagi orang individu yang dia tak pernah follow lagi apa benda AR Success ni. Cari AR Success. Dia warna merun macam ni. AR Success. So, ianya adalah sebuah syarikat accounting, perakaunan yang membantu usahawan menyiapkan management account. Maksudnya pengurusan, bila kita dah berniaga, kita ada duit kan? Ada duit, lepas tu duit tu pula ada duit keluar, ada duit masuk. So kita tidaklah sekadar itu, dia tak habis kat situ, buka akaun bank, masuk duit masuk keluar, buat buku cek. Tapi dia akan berakhir hujung tahun ada tarikh tutup management account. Bagi company yang sendi berhad pula, dia kena audit. Dan mereka juga AR Success ada servis untuk company secretary. Itu sedikit pengenalan lah, tapi kita akan lebih berkenalan. Cik Su nak tunjukkan apa yang ada dekat AR Success. Kita ada sesi-sesi live. So katalah tuan-puan macam nak tengok yang terdahulu sebelum ni, masuk dekat AR Success dan klik dekat live. Dekat sini kita akan nampak video-video yang terdahulu. Kita boleh nampaklah dekat sini ada, dekat sini. So boleh klik je mana-mana video dan kita boleh belajarlah daripada video-video ini. Kalau nak tengok video pula, just klik dekat video. Ni video. Ni macam kenal je. Okey. So kalau klik dekat video, kita akan nampak sembang-sembang, ada gambar Cik Su, ada gambar Puan Rosita, ada video-video terdahulu. So bolehlah belajar, boleh tengok dekat sini. Cuma kalau live session tu dia lebih fokus. Tapi kalau live macam video ni, video-video yang lain. So sepanjang kita punya sharing ni, tuan-puan juga boleh tinggalkan komen di bahagian komen di page AR Success ini. Okey, itu sahaja pengenalan untuk AR Success. So kita pergi kepada yang comel sebelah Cik Su ni kan. Mungkin internet, kalau Cik Su punya internet ni kan dia bergerak macam robot, tapi itu tak mematikan semangat kita. Betul kan Puan Rosita kan? Biarlah robot ke dengan suara sikit-sikit ke, as long as kita dengar, kita boleh faham, kita boleh buat, itu dah cun dah kan. Okey, mungkin Puan Rosita boleh kenalkan diri. Sebenarnya Cik Su kenal. Cik Su kenal, boleh explain ni sampai petang pun Cik Su boleh ceritakan tentang Puan Rosita. Tapi kita nak dengar daripada mulut lah sendiri kan, pengenalan daripada Puan Rosita. Silakan Puan Rosita. Terima kasih Cik Su. Assalamualaikum semua. Semoga semuanya sihat dan ceria. Okey, di kalangan usahawan, mereka gelarkan akak mentor account. Dan di kalangan kawan-kawan usahawan, panggil Kak Ji. Akak dalam perakaunan ni dah lebih daripada 25 tahun lah. Dan dah bantu lebih daripada 150 usahawan untuk buat akaun pengurusan dan untuk audit dan tax jugalah. AR Success beroperasi di Bandar Seri Permaisuri Ceras. Dah almost 8 tahun, dah 8 tahun lah tahun 2021 ni. So itulah sedikit sebanyak pengenalan. Kalau 8 tahun tu dah masuk darjah 2 dah tu Kak Ji. Rendah lagi. Dah besar lah tu kan. Dah sunat dah Kak Ji. Kalau lelaki. Cik Su kurang kan. Okey, Cik Su sebab dah kenal beberapa tahun. Cik Su kenal daripada sama-sama menyertai program.
Cikgu Dr. Azizan tahun 2012-2011 sehinggalah ke hari ini. So, lebih daripada 10 tahun kot kami kenal, nak mencecah 10 tahun, dan Kak Ji sendiri banyak bantu Cik Su daripada bermula dengan satu cawangan sehinggalah masa tu Cik Su ingat Cik Su ada 4 cawangan dan Kak Ji lah yang bantu untuk macam consolidate. Tengok cawangan ni, tengok cawangan tu, dan bukan sahaja service account, Kak Ji juga tengokkan daripada segi financial, macam itulah kan. Okey, mungkin ada di kalangan kita dekat sini yang mungkin ada yang baru bermula, mungkin yang dah lama dan dah boleh faham apa yang kita perbualkan petang ni, tapi sebenarnya kita ni lah sesi pertama ni Kak Ji, yang pertama. Yang pertama untuk kamus perakaunan untuk usahawan. Maksudnya kamus perakaunan untuk usahawan. So bila kita kata kamus ni, dia ada daripada huruf A sampailah huruf Z kan. So itu barulah kamus. So hari ni kita nak cerita tentang perakaunan dengan pengalaman Kak Ji lebih daripada 20 tahun ni, tentang kamus ni. Hari ni kita akan ada 7 sesi. So kita akan bermula dengan sesi yang pertama hari ni, which is hari ni. So kalau boleh Kak Ji kongsikan, Kak Ji pun dah ready lama dah untuk sesi kamus ni kan. Bermula dengan huruf A, huruf B dan juga huruf C. Tapi kita mulakan dengan huruf A lah dalam accounting ni. Kalau Kak Ji nak mula dah ni, kamus nak mula dah ni. Muka surat depan, tak ada prakata, tak ada info, terus huruf A. Apakah kalau boleh Kak Ji kongsikan A dalam accounting? Silakan Kak Ji. Okey Cik Su, terima kasih. Sebelum kita pergi kepada ABC, akak cerita sedikit bagaimana tercetusnya kamus perakaunan untuk usahawan ni. Sebenarnya sebelum Cik Su bagi idea untuk buat ABC sampai Z ni, usahawan selalu bertanya akak lah. Macam contohnya kalau kita panggil penyata untung rugi tu kan, apa itu travelling, apa itu accommodation. Jadi mereka perlu tahu lebih detail penerangan tentang item-item di bawah penyata untung rugi dengan kunci kira-kira. Jadi masa tu belum lagi tergeraklah untuk buat kamus ni, sehingga Cik Su macam gasak lah, Kak Ji buat dictionary ni, kena buat dictionary. So hari ni tercapailah hasrat kita untuk lahirkan kamus perakaunan untuk usahawan. Mungkin sedikit sebanyak Cik Su boleh bantu untuk dia orang faham terma-terma perakaunan yang boleh kita simplify dalam bahasa layman orang kata. Okey, contoh A untuk kali ini, sebab A itu sebenarnya banyak, tapi kita ambil satu huruf A untuk satu item lah, which is kita panggil asset. Asset ni adalah dia ada di dalam kunci kira-kira atau dalam balance sheet ataupun dalam Englishnya balance sheet. So aset ni sebenarnya terbagi pada dua, iaitu aset tetap dengan aset semasa. Ni penerangan tentang aset lah, bermula dengan A ni kan. So aset tetap tu aset yang mempunyai jangka hayat lebih daripada setahun dan mempunyai amount ataupun price dia lebih daripada 1,000 lah. Kalau bawah daripada 1,000 tu boleh juga kita nak buat aset, cuma amount dia terlalu kecil lah. Sebab dia lebih daripada setahun. Jadi benda tu benda yang tetap. Dia tidak orang kata boleh pakai sehingga setahun. Manakala aset semasa adalah aset yang kurang daripada setahun lah. Contoh antaranya adalah bank ataupun stok, inventory. Contoh di bawah aset semasa. Okey, so kita pergi kepada abjad B pula, Su. Kak Ji, kejap Kak Ji. Actually sebenarnya Cik Su ada nota. Cik nak tunjuk nota Cik Su. Dengar ni Cik Su. Cik Su. Kak Ji, menarik Kak Ji cerita tadi. Cik Su pun tak tanya, tak intro kenapa sebut kamu. Tapi kan Kak Ji, bila Kak Ji cerita tentang betul juga Cik Su rasa, walaupun Cik Su lebih 15 tahun meniaga ni Kak Ji lah orang yang ajar Cik Su apa beza inventory dengan stok. Sebab bila kita buat management account, dia ada balance sheet, P&L kan. So bila kita
bila ni kita tanya ni apa, ni apa, ni apa, ni apa kan. So kadang-kadang account exec pun dia akan tanya kita mana ni amount kan. So kalau kita tak speak the same language nanti Hmm. account exec tu pun tak dapat nak tolong kita, syarikat account tu tak dapat tolong kita, kita rasa orang tu tak tolong kita. Kan. So Betul. cikgu nak tunjuk nota lah ni Kak Ji kan. Tapi Kak Ji Ya. cikgu soalan. Soalan Kak Ji jangan frust lah tiap-tiap kali jumpa tanya lagi kan. So Biasa tu. aset tetap ni tadi Kak Ji kata yang berharga maybe kita beli barang lebih RM1,000. Ataupun tadi yang setahun tadi apa Kak Ji? Maksudnya jangka hayat dia, Oh. jangka hayat dia lebih daripada setahun lah. Okey. Kak Ji, Ya. saya ada soalan. Macam jangka hayat lebih setahun ni jelaslah mungkin. Tapi tak tahu juga contoh handphone. Handphone tu dia fall under biasanya handphone 2 tahun, 3 tahun kan. So bolehlah lebih setahun kan. Printer kan. Tapi Ya. untuk harga, boleh tak macam kalau orang tu kata dia macam ni, dia either or ataupun kedua-duanya. Contohlah dia beli apa ya Kak Ji? Kalau lah boleh tak dia apa soalan Cik Suni ni banyak sangat satu-satu satu-satu dulu Kak Ji satu-satu. Dia kena ada dua-dua function tu ke? Contohnya handphone lebih RM1,000 dan juga jangka hayat ataupun salah satu je. Dia done. Cuma amount tu kebiasaannya memang akak letakkan sebagai 1,000 sebab kita ambil contoh macam kerusi lah. Okey. RM25. Kan. Jadi kadang-kadang dia boleh rosak sebelum setahun. Ya. Benda tu kalau restoran kita boleh anggap tu sebagai aset lah. Sebab dia beli banyak dan katalah amount dia RM300 je. Okey. Dia diberi pilihan untuk jadikan tu sebagai aset. Faham? Cuma bila dia katalah kursi plastik yang tak tahan tu. Jadi dalam rekod benda tu ada. Sedangkan dalam kata real life tak ada. Jadi rekod tu macam tak tepat lah. Faham? Jadi Kak Ji, sebab bila restoran dia beli sekali banyak. So RM300. Lepas tu hayat pun kerusi plastik tak sampai setahun. Jadi restoran declare sebagai aset semasa ke kerusi? Kerusi sebagai expenses lah. Oh belanja. Bukan aset lah, bukan aset Faham? Okay. Sebenarnya dia tak salah. Nak jadikan aset pun boleh, nak jadikan perbelanjaan pun boleh. Faham? Cuma bila kita jadikan aset, eloknya kita pilih benda yang kita boleh dipanggil tahan sehingga benda tu macam boleh dipanggil generate income untuk bisnes kita lah. Faham? Kalau boleh something macam POS system, kalau dalam kes ni restoran, POS system mungkin boleh tahan lah 2 tahun, lebih daripada setahun dan harga dia pun lebih daripada RM1,000 kan. Kalau macam calculator dia lebih setahun gaji. Tapi calculator biasanya jatuh di bawah kategori printing and stationery. So tak masuklah under asset. So maksudnya dia kena done lah. Berharga lebih RM1,000 dan lah Kak Ji. Dan lebih setahun. Itu definasi lah. Definisi dia. Definasi. Cuma harga tu subjektif. Kita jadikan tu sebagai polisi syarikat. Faham? Katalah polisi syarikat 500 pun telah dikira sebagai aset, so tak ada masalah untuk declare kerusi ke apa-apa saja yang 500 yang dianggap boleh tahan sehingga setahun sebagai aset, boleh. Okey, Kak Ji, Cik Su ada soalan. Elok banyak aset ke elok tak payah? Maksudnya elok benda tu macam contoh kalau nak elok lebih harga lebih 300 pun kita dah declare aset. Kan? Ataupun elok expense je, aset sikit je lah macam ni. Mana elok? Okay, actually dia tak ada dia dua-dua pun elok lah. Maksudnya kalau kita masuk dalam expenses, dia akan mengurangkan profit kita. Kalau dia masuk dalam, maksudnya bila profit kita kurang, tax kita kurang, begitu juga kalau kita masuk dalam aset, kita dapat dipanggil allowance modal. Okey. Cuma dia punya impact dari segi berapa kena bayar cukai tu bergantung pada amount dan bergantung kepada kita nak masuk dalam expenses atau asset.
Okey, cikgu ulang. Kalau cikgu faham yang kalau item tu masuk dalam perbelanjaan, contoh kerusi dia dapat mengurangkan cukai lah sebab boleh tolak terus kan. Tapi kalau item itu masuk dalam aset, Set, dia aset, dapat elong modal. allowance model ni apa Kak Ji? Elong modal ni dia ganti depreciation ataupun susut nilai. Okey. Tu huruf Ah, S lah Kak Ji. Susut ya. nilai. Itu huruf S. Ah, Tengok Cik Su dah buat macam pandai pun masih blur lagi Kak Ji yang sampai kat ni. Tapi Cik Su percaya. I believe you Kak Ji. So item tu masuk aset dapat elong modal. Tapi apa yang Kak Ji kata tidak ada salah dan tidak ada betul dan salah lah. Betul kan? betul, tak ada Kan? betul lah. Sama ada amount tinggi nak aset ataupun nak tinggi perbelanjaan terpulang. Dan Cik Su believe lah Kak Ji dia bergantung kepada perniagaan. Betul tak Kak Ji? Maksudnya walaupun hari ini sesi kita ni kamus kan huruf A aset, tapi Cik Su believe dengan pengalaman Kak Ji ada orang datang tu macam Cik Su. Cik Su kan blogger, social media. Jadi kadang-kadang let's say beli barang kan, barang yang perlu untuk perniagaan kan, untuk apa, sekejap Cik Su fikir. Kalau blogger dia perlukan macam barang-barang komputer, barang-barang lightning, semua tu kan. So walaupun itu semua aset tapi kadang-kadang dia berharga RM50 je contoh kan. So dia boleh masuk ke dalam aset. Tapi kalau Cik Su nak kata anything yang atas 100 semua aset pun boleh kan. So bergantung kepada individu itu. Alright, jelas. Bergantung kepada, tapi dia kena tahu dululah Kak Ji kan. Kalau dia tak tahu nanti bila akaun tanya aset mana, aset tu apa, dia tanya balik kan. Kenapa kena aset? Ini kena tiap-tiap bulan recordkan lah. Betul kan Kak Ji? Tiap-tiap bulan record ni betul. so that kita tahu. Faham? Okey, yang seterusnya Kak Ji, untuk yang seterusnya. Semasa tadi, aset semasa Kak Ji? Aset semasa tu contohnya seperti stok lah atau inventory. Bank tu maksudnya baki bank lah. Dan orang yang berhutang dengan kita ataupun customer kita yang berhutang, itu adalah di bawah kategori aset semasa. Itu antara contoh-contohnya lah. Kak Ji, kalau orang kata orang yang berhutang dengan kita ni kan, dia Cik Su dah pandai-pandai sikit lah dalam lama sikit kan. So dia macam bila Cik Su buat account dulu kan Kak Ji, dia anything yang kita invoice tu consider orang tu berhutang dengan kita. Betul kan? Betul, bila buat dalam account pun amount yang kita invoice tu pun dah kira dalam perbelanjaan. Betul kan Kak Ji? Perbelanjaan pula. Pendapatan. Betul kan Kak Ji? Betul. Pendapatan. Pendapatan. Jadi dia dah macam dah declare. Walaupun kita belum dapat duit tu lagi. Betul kan? Betul. Orang yang berhutang. Mungkin betul ke Cik Su tanya ni, mungkin tidak. Dan lepas tu kan bila Cik Su perasan baru sebenarnya kita just bagi macam pro forma invoice. Betul tak Kak Ji? Maksudnya pro forma invoice so that bila dia bayar baru kita keluarkan invoice yang betul. Especially untuk orang yang bisnes itu macam boleh tukar-tukar. Contohnya dia bergantung kepada production. Betul tak Kak Ji Cik Su cakap tu ke salah? Betul. So kalau pro forma invoice dia tak kira lagi duit tu masuk lagi kan? Tapi dia based on sistem lah Kak Ji. Macam sistem yang digunakan. Ada sistem dia ada pro forma invoice tu. Ada sistem mungkin tak. Tersangkut lah Kak Ji. Suara Kak Ji tersangkut sekejap Kak Ji. Tadi suara Kak Ji tersangkut. Lepas tu sudah risau takut Su kena cerita pasal akaun Kak Ji. Banyak lagi ni B dengan C. AR sukses dengan Su jadi accountant. Okey Kak Ji. Tadi yang so sebenarnya bila kita but it depends on the system lah. Kalau sistem kita tu ada pro forma invoice bolehlah kita keluarkan. Sell dulu to be safe lah macam kita punya so bila orang yang berhutang dengan kita ni yelah Kak Ji dengar macam-macam kan, maksudnya biasanya bukan senang lah nak mendapatkan hutang tu semula. Maksudnya dia ada pengurusan debt lah, debt management, macam mana kita nak contact, tengok kalau bank dia pandai kan, dia call, dia tanya jadi bila nak bayar ni dia tanyakan, so dia dah tanya everything. Okay, jelas dah Kak Ji. So ada dua lagi Kak Ji, kita
dekat huruf B lah kot kan? Okey. B ni kita boleh juga cakap pasal bank, tapi semuanya tahu pasal bank tu apa. Akan lebih prefer kita discuss ataupun kita kongsi B berkenaan dengan bad debts. Hutang lapuk lah kalau Melayunya. Hutang lapuk, bad debt. Okey. Hutang lapuk. Hutang lapuk ni adalah macam Cik Su cakap tadi lah. Kalau customer tak bayar kita selama 2 tahun ke atas, kita dah boleh declare tu sebagai hutang lapuk, dan hutang lapuk ni akan jadi expenses kita. Dia akan masuk dalam penyata untung rugi. Kak Ji, ni Cik Su rasa new information lah dekat Cik Su, Kak Ji. Yelah, satu bila kita dapat hutang ni kita frust lah Kak Ji kan. Walau tak dapat collect kan. Kita pun marah kalau, tapi Kak Ji maksudnya memang boleh masuk dekat, tapi kena 2 tahun ke 1 tahun ke boleh tukar? Kebiasaannya auditor propose kalau 2 tahun ke atas, kita declare bad debts lah. Jadi bolehlah masuk expenses. Tidaklah rasa macam rugi ataupun rasa macam marah ataupun at least lah Kak Ji kan boleh ditolakkan ke expenses. But again kita tak dapatlah duit tu Kak Ji kan. Tapi ada syarat dia lah. Maksudnya syarat dia Kak Ji. Syarat dia ni berkaitan dengan cukai. Kalau kita nak jadikan sebab bila kita masuk dalam expenses, bila kita kira cukai, dia akan campur balik yang kita belajar sebelum ni Cik Su. Yang kita belajar perbelanjaan yang tidak dibenarkan. Jadi kalau kita ada buat step-step macam follow up, kita ada reminder, mungkin kita tak perlu add back lah. Dia nak tengok lah bukti-bukti tu Kak Ji. Bukti tu dia nak tengok. Bila first reminder, second reminder, third reminder. Kak Ji, Cik Su nak tanyakan Kak Ji, maksudnya itu siapa yang nak tengok, auditor Itu LHDN lah. Kalau kita hantar borang, katalah borang B ke borang C kita lah kan. Tapi Kak Ji, dia kena berapa Kak Ji, tahu tak exactly maksudnya berapa reminder? 3 reminder ke? Tahu tak berapa jumlah yang tepat dia? Dia ada dalam akta dia tu. Ada akta dia. Faham? Dia detailkan benda tu. Akad dalam 3 kali lah reminder. Jadi kan Kak Ji, Cik Su rasa untuk syarikat besar yang ada sistem dia tak ada masalah kat sini lah walaupun dia berusaha hantar kan email dan surat dan lain-lain, tapi kalau orang tu tak bayar dia boleh masukkan ke expenses dan dia akan bagi tahu, dia kena tunjuk dekat auditor dululah yang dia dah buat semua tu, betul tak? So barulah auditor accountant settle kat account, tapi auditor boleh tafsirkan tax dia kan. Kak Ji macam pandai tak Kak Ji? Boleh kerja sukses. Makin cerah kan pencerahan. Makin cerah dah, nampak macam bijak lah Cik Su kan petang-petang ni. Okey Kak Ji, seronok ni Su belajar. So maksudnya eloklah kalau ada accounting system Kak Ji instead of Excel ke. Tapi Excel pun sebenarnya boleh je kalau kita buat. Kalau tak buat yang tak jadi. Ada good system pun tak buat tak jadi juga kan. Okey, lagi Kak Ji, nak belajar lagi ni Kak Ji. Yang C ke terus sekarang? Kita pergi pada huruf C. Capital. Okey. Capital tu capital tu modal lah kalau bahasanya. Okey. Jadi capital ni kalau macam Sdn Bhd. Alright. Sdn Bhd capital ni dia sangat sensitif sebab macam kita pernah bercakap sebelum ni Cik Su kan. Pasal kita nak share capital kan. Share capital yang kita kata okey nak income Sdn Bhd letaklah share capital 1 million. Betul. Bila 1 million, bila kita tak boleh masuk dalam bank account syarikat tu, apa nama dia Kak Ji? Meletakkan modal berbayar kan? Paid capital kan? Okey, faham? Sebab kita tak modal yang ataupun share yang orang kata yang kita boleh masuk duit lah. Betul? Kalau tak dia akan jadi kita pula berhutang dengan syarikat kita sendiri. Betul. So berhati-hati dengan meletakkan modal berbayar. Lebih baik letakkan modal berbayar
mengikut amount duit Ah, tunai yang kita ada. Tunai pun boleh, aset yang macam kita kereta ke pun boleh juga kan? boleh. Kita ada. Faham? Okey. Tapi bercakap tentang capital ni, sebenarnya kita boleh juga bawa masuk aset lah. Contoh Bukan wang tunai saja. kita ada tunai kan. Tapi ada kereta. Dia ada macam dipanggil perabot, meja to office. So katalah dulu dia ada syarikat tapi dia tutup, tapi dia simpan semua aset tu. Dia nak buka. So dia boleh gunalah aset tu. Tapi aset tu kena nilai dari segi market value lah. Faham? Dan kena ada listing, kena ada, kalau eloknya masih simpan lah invoice-invoice yang lama tu sebagai panduan, sebagai guide lah untuk kita tengok berapa kita nak charge. Lagi senang kalau ada management account ataupun audit report, kita boleh rujuk net book value aset tersebut. Faham? Kak Ji, kalau macam ni kan, just Cik Su nak tanya kan, kalau syarikat enterprise dengan PLT, Kak Ji penting tak capital ni? Tak, dia capital untuk enterprise dengan PLT ni, dia tak ada macam share lah, dia just modal owner tu masukkan. Itu saja sebenarnya. So dia macam tak adalah se-complicated Sdn Bhd. So Sdn Bhd ni yang pentinglah untuk berhati-hati kan. So Cik Su pun dapat dapat ilmu yang memang banyak kali Kak Ji ajar, tapi bila Kak Ji ajar tu dahi Cik Su pun macam nampak ada cahaya. Sebab hari tu Kak Ji ajar ingat. Betul-betul. So berhati-hati. So banyak orang tak tahu Kak Ji kan, kita sebenarnya itu pun sebuah pengalaman kan. Dan Cik Su believe it's not easy pun untuk Kak Ji bila orang ni tak faham-faham. Dia tak faham daripada basic. So Cik Su rasa kamus ni ialah sebuah perjuangan lah. AR sukses nak memandaikan orang. Betul, insyaAllah. Dan Cik Su rasa it's easy kalau Cik Su lah kan dalam bidang digital marketing kan, kadang-kadang segan nak tulis, takut dia bergantung pada keadaan. Maksudnya kalau orang lain yang pandai kan dalam bidang digital marketing, dia baca kenapa Cik Su cakap macam ni? Atau kalau Cik Su lah dalam bidang digital marketing kan. But when we put our why to bigger than us, niat kita tu yang menghukum niat kita ni yang mengadilinya Tuhan lah kan. Maksudnya we try the best. So Cik Su rasa it's a very good intention dan Cik Su proud to be a part of it. Okay. Cik Su, akak pun ada terfikir macam Cik Su juga. Sebab benda ni dia tidak kata dia memang facts, cuma ada juga pendapat lah kan. Jadi kita kena cuba. Bila kita cuba, bila orang tegur, kita improve from time to time sehingga kamus yang sesama kita ni orang kata sempurna dari segi manusia, kita terbitkan untuk sebagai orang jadikan guide lah, jadikan panduan. Kalau tak faham apa-apa boleh rujuk kita punya kamus kan. Jadi membantu untuk lebih faham akaun pengurusan masing-masing. Betul? Cik Su setuju. Orang tu dia dah berapa 10 tahun pun dia tak tahu nak baca kan, sebab dia tak faham. Tak suka? Tak ada. Tak ada lah. Jadi dengan dia faham terma-terma ni, boleh membuatkan dia lebih faham dan lebih timbul minat untuk dia tahu figure syarikat dia sendiri. Kak Ji, sukan tiap kali sesi live dengan Kak Ji ni mesti rasa banyaknya salah, banyaknya yang ni kan. Tapi that's my process lah kot Kak Ji kan. Kalau tak salah tu dengan Kak Ji pun belagak tak? Tapi sebab salah ni kena tanyalah sampai pandai. Dan Cik Su sokong usaha Kak Ji ni. So bagi pembaca, pendengar sesi live ni, tuan-puan kalau ada soalan tinggalkan soalan. So kita akan baca di sesi yang kemudian kita akan cuba address lah any issue. So dekat sini juga kalau tuan-puan tengok Cik Su ada tulis nota Cik Su lah, just a simple notes kan. Bukan nota AR Success, maksudnya kalau AR Success tu dia comel lah ni Cik Su punya pemahaman kan. Kalau tuan-puan nak macam nak nota ni Cik Su boleh tak bagi? Boleh, Cik Su memang Kak Ji dia bagi ilmu kan. Cik Su nak bagi ilmu
juga accounting tadi masa Kak Ji sangkut-sangkut tu. Nasib baik dia masuk balik. Lepas tu tak jadi Cik Su temberang. Jadi dekat sini bolehlah tuan-puan tinggalkan email. Just tinggalkan email. Lepas tu nanti bolehlah Kak Cik Su bagi. Bolehlah AR Success bagi. Cik Su akan bagi pada AR Success lah kalau AR Success nak edit-edit sikit kan. So bolehlah edit sikit, lepas tu boleh hantarkan kepada yang mahu. Biasanya yang mahu ni usahawan lah. Dan biasanya kalau dia dah baca, maksudnya dia dah mengikuti sesi ni, dia akan rasa senang lah nota ni. Tapi kalau dia tak mengikuti sesi ni, dia akan tengok apa Cik Su tulis ni kan, apa yang Success tulis ni kan. Cik Su, so kita dah pukul 6, so lebih kurang dah 30 minit lah kita bersama kan. Mungkin kalau Siti untuk kata-kata Cik Su open kepada Kak Ji, kata-kata akhir lah kata-kata nak kata nasihat lah, nak kata sharing Kak Ji kepada usahawan waktu after ni bulan 3 Kak Ji kan, waktu awal tahun ni, apa yang dia kena buat awal tahun ni Kak Ji bulan 3? Okey, untuk usahawan kita meet deadline lah so kan, biasanya untuk LHDN punya borang E. Tapi dapat berita hari ini borang E dipanjangkan sehingga April. Yahoo! Sulah tu Kak Ji. Sampai bulan Mac setahun borang E. Borang E tu borang untuk kita laporkan berapa orang kaki tangan kita lah yang kita kena hantar pada LHDN. Jadi deadline dia 31 Mac tapi telah di-extend ke 30 April lah. Itu satu. Yang kedua, rasanya Cik Su pun dah tahu yang akak ada buat geng Borang B. Okey. Geng Borang B ni menggunakan Telegram sebagai platform untuk perkongsian setiap Selasa dan Khamis. Dan telah pun bermula pada 16 Mac hari tu. Dan cara kita kongsi adalah melalui video dan poster. Objektif geng Borang B ni untuk usahawan, bukan saja dia tahu atau dia faham pasal Borang B, tapi dia boleh isi Borang B. Kita akan guide bimbing sehingga boleh hantar Borang B ke LHDN dengan sendiri. Kak Ji, ya. Borang B ni borang usahawan yang enterprise dan PLT, betul ke? Betul. Sdn Bhd bukan Borang B Kalau dia ada Sdn Bhd dan dia ada enterprise, dia tergolong dalam Borang B. Oh, as long as dia ada enterprise Kak Ji. Faham. Kena masuklah tu Kak. Macam mana nak masuk grup? Macam mana nak masuk grup tu Kak Ji? Nanti Kak Ji tinggalkan kat bahagian komen. Boleh ke? Macam mana nak masuk kan? InsyaAllah. Boleh? Alhamdulillah. So, boleh masuk grup Telegram. So, sharing tu pun nanti dalam grup Telegram Kak Ji? Betul lah. Sebenarnya ini adalah pilot project tu untuk tim AR Success nak tahu whether dengan cara begitu lebih ramai usahawan kita boleh bantu, sebab macam kita buat 2 kali seminggu step by step yang sangat basic supaya tidak macam terlalu complicated dan technical. Kak Ji, video tu dalam Telegram? Video tu dalam Telegram. Faham, tak ada live lah, tak ada live. Tak ada. Kita akan buat live setiap bulan sebab kita bermula pertengahan Mac dan insya-Allah akan berakhir pada Jun, akhir Jun lah yang deadline untuk Borang B 30 Jun kan. So pada 30 Jun tu kita akan berakhir. Kita akan cuba buat live daripada bulan 3, 4, 5 dan 6 secara Zoom lah kan, live Zoom untuk menjawab Q&A. Sebab kalau Q&A dalam penulisan ataupun teks dalam Telegram mungkin tak jelas untuk kita jawab. Lagi satu Cik Su kan Kak Ji, sebenarnya kalau live session ni Cik Su suka yang dengar terus tu. Dengar waktu tu lah Cik Su belajar. Kalau macam nanti tu sama dengan tak buat kan. So dia gitu
Kak Ji. So very Cik Su rasa AR Success bukan sedikit lah apa yang AR Success buat untuk membantu usahawan, dan Cik Su rasa kalau usahawan ni lagi pandai, AR Success lagi senang ya dah. Yang datang tu semua dapat jualan banyak, tinggal fokus jualan sebab account tu dah comel, dah cantik kan. Dokumen pun dah comel. Tapi proses lah Kak Ji, kan orang dah berniaga bertahun-tahun pun masih. Tapi as long as dapat progress, okey lah tu Kak Ji. 10% setahun. Betul. Kalau 10% Kak Ji, kalau 1% setahun mesti improving lah daripada tahun sebelumnya. Betul. Itu saja. So mungkin sebelum ni mungkin kalau yang nak terus mendengar ataupun nak tengok video-video seterusnya, Cik Su tunjukkan dekat sini ya. So kita akan ikutilah AR Success. So tengok AR Success ni pun ada nota-nota, Cik Su punya nota. Tiap-tiap kali kelas Cik Su Cik Su simpan nota. So pergi dekat AR Success, so link dia dekat bahagian komen kita letakkan. Bagi yang kadang-kadang ada kawan kita sharekan kan, cari je AR Success, pergi dekat bahagian live, kemudian kita akan nampaklah live session kita dekat sini kan. So kalau nak belajar lagi ada dekat bahagian video, more dekat videos. So dekat sini pun ada banyak video sebenarnya. Cik Su rasa video-video yang lain ni ada dekat dalam YouTube. Sekejap Cik Su buka YouTube. Pun ada juga YouTube. So banyak channel-channel marketing, tinggal nak belajar dengan tidak saja kan, tinggal nak buat atau tidak. Tapi macam tu Cik Su suka tanya terus. Jadi bila macam tanya terus ni dia sama dengan apa yang kita perlukan. Cuma dia ada fee lah dekat situ kan. It's okay. Fee pun tak apa as long as kita ni menjadilah kerja kita tu kan. So ini ialah kita punya video. So klik dekat video. Ni ada video-video dia. Video 1, video 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 video. So betul lah. So kita akan sambung lagi video yang seterusnya lepas ni, sama ada nak ikuti kalau dekat YouTube pun boleh ataupun nak ikuti dekat Facebook page AR Success, whichever yang tuan-puan rasa selesa dan nak tanya soalan. Kalau nak hubungi Kak Ji, macam mana orang nak hubungi AR Success ni Kak Ji? Nak kontak nombor yang mana? Terus kontak akak. Kak Ji, dah tukar. Ni nombor office pun boleh. Boleh juga. Okey. Ataupun boleh hubungi Kak Ji. So Kak Ji nak kongsi nombor ke? Secret nombor Kak Ji. Nombor Kak Ji nak kongsi nombor Kak Ji. Nombor telefon 019-6263-206. Okey, so boleh. Jangan mesej Kak Ji malam-malam lah. Kak Ji tidur awal kan Kak Ji kan. Bangun awal nak tahajud lagi kan. So bolehlah mesej tanya macam ni, Kak Ji macam mana, Kak Ji Puan Rozita macam mana saya nak dapatkan servis AR Success. Mungkin ada servis, dia ada servis company secretary untuk buka syarikat. Nak servis, saya dah ada accountant tapi saya nak audit, pun ada juga servis. Ada juga saya ada bisnes tapi tak ada account clerk lagi, account exec lagi kan. Nak servis account. Saya ada account tapi saya nak orang ajar saya. Account clerk dah ada tapi nak orang ajar saya. Nak servis coaching. Itulah kena clear lah kan. Kalau Kak Ji, Cik Su beli jadual Kak Ji pun bukan kosong lah Cik Su rasa Kak Ji kerja kat Pahang, kerja kat Negeri Sembilan kan. Jauh rata-rata. So thank you Kak Ji for the session. ABC untuk hari ni. Kita sambung setiap malam Rabu kita akan ke udara dekat AR Success sepanjang tahun ni lah, kita ada tahun ni kan. So stay dengan AR Success untuk menantikan lebih banyak video-video daripada kami. Itu sahaja. Bye Kak Ji. Okay, bye. Thank you so much. Ada Cik Su. Bye.